استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ni dapat kita bersama lagi dalam kuliah Maghrib di Masjid Tronoh. Di kuliah saya berkaitan dengan ilmu tasawuf. Alhamdulillah, kita dapat lagi meneruskan pengajian dalam tempoh PKP ini dengan mengadakan kuliah Maghrib dan juga subuh. Itu yang dibenarkan oleh pihak berkuasa, khususnya di negeri Perak. Jadi kalau ada kes banyak, mungkin kita pun tak dapat, bukan setakat kuliah, jemaah pun mungkin ditangguhkan. Jadi sama-samalah kita memelihara, menjaga, berdisiplin, kerana ini juga merupakan tuntutan dalam Islam. Satu tuntutan taat pada Allah, taat pada Rasul dan juga ulil amri, kepada pemerintah, untuk kemaslahatan kita, menjaga, memelihara diri kita, nyawa kita. Itu disebut sebagai hifzun nafs dalam maqasid syariah. Baik, kita sambung tajuk dalam pengajian tasawuf kita, iaitu mengikut kurikulum kelas pengajian takmir Masjid dan Surau Negeri Perak. Malam ni tajuk kita berkenaan dengan munajat. Munajat. Sebelum ni kita dah jelaskan tasawuf ataupun tazkiyatun nafs itu suatu yang sama. Perbahasan dia, pokok perbahasan dia ialah kenaan dengan penyucian jiwa. Jadi ilmu yang berkaitan dengan menyucikan diri ataupun menyucikan jiwa kita. Munajat salah satu cara, kaedah kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta ataupun khalik kita, pencipta. Dari segi pengertian, munajat berasal dari bahasa Arab yang maknanya merahsiakan. Munajat ni biasa kita dengar kan, munajat sebut, marilah kita bermunajat, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta dengan Allah, kita bermunajat. Makna kita dari segi bahasa dia, lorahnya ialah rahsia. Dari segi bahasa Arab sebut apa? Najia.
Najia tu rahsia. Najwa, najwahum. Najwa tu rahsia. Ya. Itu dari segi bahasa. Dalam Quran Allah sebut, Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rasuluna ladaihim yaktubun. Artinya, apakah mereka mengira bahawa kami tidak mendengar rahsia, bisikan dan rahsia mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan malaikat-malaikat kami mencatat di sisi mereka. Mana Allah tahu, ya, Allah dengar rahsia-rahsia bisikan, sirrahum wa najwahum, bisikan dan juga rahsia mereka. Tu kita kata dari segi bahasa, kita nak ambil dari segi bahasa. Jadi maksud munajat atau bermunajat ialah dari segi istilahnya iaitu mendekati Allah. Ya, mendekati Allah dengan cara berdoa, ya, berdoa atau berzikir dan lain-lain. Mendekati Allah, dekatkan kita dengan Allah dengan cara apa? Berdoa, berzikir, ya, bertahajud, ya, qiyam, dan semua tu bentuk-bentuk kita bermunajat dalam konteks kita melakukan perbuatan itu secara rahsia. Ya, kita rahsia, kita mohon dengan Allah secara rahsia. Ya, kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala secara bersungguh-sungguh. Ya, kita minta kepada Allah, sama ada siang maupun malam, ya. Bukan dia kira malam je munajat ni, siang pun munajat. Dalilnya wa aqimis solah wa aqimis solata tarafin nahar wa aqimis solata tarafin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Artinya, dan dirikanlah sembahyang wahai Muhammad, engkau dan umatmu, pada dua bahagian siang, pagi dan petang, dan waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Maksudnya siang malam, ya. Sungguhnya amal-amal kebajikan, terutamanya solat, itu menghapuskan kejahatan. Ya. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sungguhnya amalan-amalan kebaikan tadi itu menghapuskan sayyi'at, kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat, ya, yang mengambil peringatan. Jadi mafhum yang kita dapat daripada surah Hud ayat 114 ini, solat juga salah satu cara untuk kita bermunajat. Ya, sebab tu ada satu riwayat daripada Sa'id Al-Khudri, ya, sahabat Rasulullah SAW. Dia kata dia melihat Rasulullah SAW solat sunat selepas fardu zuhur terlalu panjang. Ya, Nabi SAW bermunajat dengan solat sunat ba'dah selepas zuhur terlalu panjang. Dia melihat Rasulullah SAW, makna tu waktu siang dengan solat sunat. Ya, Nabi SAW bermunajat dengan solat. Jadi solat juga salah satu cara bermunajat. Sebab itulah kelebihan
solat. Keutamaan solat termasuk dalam munajat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyatakhayyar ahadukum minad du'a a'jabahu ilaihi falyad'u Allah azza wa jalla. Artinya, hendaklah seorang di antara kalian memilih doa yang dia kagumi, lalu dia berdoa kepada Allah azza wa jalla. Pilihlah doa yang kita suka, ya, yang hebat, yang mustajab, ya, doa-doa yang sunnah, kita ambil. Ya, ini salah satu juga, doa ni salah satu juga cara bermunajat. Jadi kita ambil lah kaedah untuk mendekatkan diri dengan Allah ni dengan bermunajat. Tak kira lah siang atau malam. Tapi kalau malam tu lebih orang kata apa, privacy, kan? Sebab waktu orang bila kita kata bila kita berahsia, berbisik-bisik, ya, berahsia dengan Allah Subhanahu wa taala, kita nak waktu tu waktu yang betul-betul senyap, kan? Waktu yang orang kata ada privacy, yang secara peribadinya privacy ni, kan, yang betul-betul waktu kita. Ya, kita tak nak campur dengan orang, kan? Kita nak meminta-minta dengan Allah, ya, kita nak meratap dengan Allah, kan? Mana kita tu waktu yang elok. Memang disebut pun dalam hadis, ya, ada disebut apa, wan nasun niyam, qiyamul lail wan nasun niyam, dan kita mendirikan qiyamul lail dan ketika itu waktu manusia sedang tidur. Tu di antara ada beberapa perkara yang perbuatan-perbuatan yang disukai, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, antaranya apa? Afsyus salam, lagi apa? Silul arham, menghubungkan silaturahim, dan juga at'imut ta'am, bagi makan, ya, sedekah orang makan, dan disebut lagi apa? Wa qiyamul lail, dan mendirikan qiyam, wan nasun niyam, dan manusia itu sedang tidur. Jadi itu antara waktu-waktu yang privacy bagi kita untuk kita bermunajat, untuk kita semayang, bangkit tahajud, kan? Itu waktu-waktu yang sangat mustajab. Sehinggalah sampai waktu sahur disebut. Ya, waktu sahur tu juga waktu yang mustajab. Ya, waktu sahur ni dah waktu dekat-dekat dengan nak masuk waktu subuh. Ya. Jadi janganlah kita ingat kalau nak pukul 5, 5:30 tu dah tak ada apa dah, boleh. Itu antara waktu yang mustajab, ya, untuk kita bermunajat, untuk kita qiyam, bertahajud. Wabil asharil mustaghfirin, kan? Waktu sahur tu panggil waktu sahur ni lebih kurang 50 ayat Quran. Panjangnya 50 ayat Quran sebelum masuk subuh. Kita kalau nak sahur kena awal, kan, sebab nak makan banyak. Tapi itu sebenarnya waktu sahur tu taklah panjang sangat, ya. Adab-adab bermunajat. Apa dia adab? Bila kita nak bermunajat ada adab-adabnya. Ya, jadi ulama telah menggariskan beberapa adab. Ketika kita bermunajat, kita berzikir, kita berdoa, kita bersolat, ya. Apa dia adabnya? Iaitu yang pertamanya menyebut nama Tuhan, ya, dengan menyebut nama Allah. Ya, kita berzikir, ya. Kalau kita solat tu semuanya kita menyebut nama Allah, dengan bermula dengan takbirnya sampailah kita bagi salam, kan. Semua kita ada dengan menyebut nama Allah. Kalau kita berdoa pun kita menyeru nama Allah. Kita berzikir pun dengan nama Allah. Ya, menyebut nama Allah. Paling kurang pun pendek Allah sebut juga, kan, zikir. Semua dia menjadi zikir asalkan ni niat kita tu betul. Ya. Yang kedua,
merendah diri dan merasa takut. Ini antara adab kita bermunajat dengan Allah. Tak kira lah tadi kita sebut sama ada kita semayang, zikir, jangan ingat zikir munajat ni Allah, 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 ya Allah, itu je, tu zikir. Zikir dengan lidah kita, ada zikir dengan hati. Ya. Keseluruhan dikira zikir. Ya. Jadi kita menyebut nama Allah. Yang kedua, kita merasa merendah diri dan merasa takut. Sama ada zikir kita, solat kita dengan merendah diri dan merasa takut. Itu adab. Sebab kita nak minta dengan Allah. Mestilah kita rendah diri, rasa insaf. Apa yang kita nak sombong lagi kalau kita tak sedar diri? Kan? Kita manusia, kita makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mana kita dijadikan oleh Allah ni hanya untuk beribadah, untuk tunduk kepada Allah. Jadi kita sedar asal kejadian kita. Maka kita bermunajat, kita mohon kepada Allah dengan rendah diri. Ya, kita rasa insaf. Kita bermuhasabah diri. Barulah kita hilang, kita dapat buang kesombongan kita, keegoan kita. Itu kaedah yang adab-adabnya. Merendah diri dan merasa takut kepada Allah. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menjadikan azab, ya, memberikan azab kepada orang yang melakukan maksiat kepadanya. Jadi ada rasa takut kita, gerun kita dengan kuasa Allah. Ya. Itu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengeraskan suara. Ya, antara adab-adab kita berzikir ke kita bersolat. Sebab tu ketika kita belah malam contohnya, ya, kita bermunajat, kita qiyam, kita solat, baca tidak kuat. Ya, Nabi tegur kepada sahabat, jangan kuat sangat suara, jangan pelan sangat. Di antara dua. Tidak keras sangat suara tu, tidak sampai tak bunyi langsung. Ya. Saya tak ingat Nabi ada pesan pada Saidina Umar ke Saidina Osman ni, jangan keras sangat, jangan kuat sangat. Nabi tegur. Begitu adab suara kita ketika membaca semayang pada waktu malam qiyam. Jadi tidak kita mengeraskan suara sebab kita bermunajat, kita minta dengan Allah, kita meratap. Ya. Kita mengadu kepada Allah. Sebut pun secara rahsia. Berbisik-bisik secara rahsia. Jadi kita minta lah apa dengan Allah. Yang penting kita minta tu dengan ikhlas untuk mendapatkan keredaan Allah. Itu di antara adab bermunajat. Yang keempat, lakukan pada bila-bila masa tadi kita sebut, ya. Munajat boleh siang, malam. Sebab solat sunat ada siang, ada malam. Zikir boleh siang, boleh malam. Doa boleh siang dan boleh malam. Itu munajat tidak ada waktu yang tertentu. Cuma lagi sunyi lagi bagus. Lagi tempat yang tidak bising lagi baik. Kan kita boleh fokus. Ya, kita boleh konsentrate ibadah, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara adab. Seterusnya kesan positif. Ya, kesan yang baik daripada bermunajat, iaitu yang pertamanya dapat meningkatkan keimanan kita. Ya, nampak? Sebab tu saya sebut sebelum ni, ilmu tasawuf ni dia ada kaitan dengan akidah. Ya, ilmu tasawuf ada kaitan dengan akidah. Dia tak boleh pisah. Sebab ilmu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa untuk kita dekat diri kepada Allah, untuk meningkatkan keimanan kita. Bila hati kita dah bersih dengan zikir, dengan solat, dengan kita bermunajat, ya,
maka diri kita lebih dekat. Iman kita makin meningkat. Ya, ingat manusia biasa kita iman yazid wa yanqus. Dia naik dan turun, ada masa naik, masa turun. Jadi waktu-waktu kita munajat ni waktu tengah yazid. Kan, sebab kita fokus. Waktu kita solat, waktu kita zikir, waktu kita insaf, kita mohon pada Allah. Kita tak berurusan dengan makhluk lain. Kan? Itu waktu privasi kita dengan Allah. Merayulah dengan Allah, mintalah dengan Allah. Jadi kesan yang baik hasil daripada bermunajat ialah meningkatkan keimanan. InsyaAllah iman kita akan meningkat. Jadi jadikan sebagai amalan kita munajat ini. Yang kedua, ya, dapat menanamkan rasa takut kepada Allah. Ya, bila kita duduk, ya, kita memikirkan dengan keagungan Allah, kita menyerah diri kepada Allah, kita minta kepada Allah, ya, kita akan rasa takut kepada Allah. Kita bersandar kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah lah tempat kita mohon pertolongan. Ya, kita bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambah rasa cinta. Kesan dia akan menambah lagi rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ya, bila kita bermunajat, berzikir, berdoa, akan menambahkan lagi rasa cinta kita. Seronok kita berkomunikasi dengan Allah, berinteraksi. Dan malam-malam dia rasa kemanisan iman tu, rasa seronok. Kita khusyuk sebab tidak ada gangguan juga. Ya, bila kita menyerah diri kepada Allah, kita akan seronok. Rasa kasih cinta kita kepada Allah. Ya, itu kelebihan dia. Sebab kita hanya bersandar kepada Allah. Bukan senang nak wujudkan hubungan kasih sayang dengan Sang Pencipta, kan? Dan kita nak minta pandangan Allah. Kita diminta supaya Allah pandang kita. Pandangan orang ni buat apa? Tak ada apa sangat pun. Ada orang pandang, kadang-kadang ada orang tak pandang pun. Kan? Contohnya tuan-tuan, tak payahlah nak tengok pandang tak pandang ni. Try pakai selekeh sikit. Tak ada siapa nak pandang kita. Tak banyak. Kan? Orang yang betul-betul yang kuat kasih sayang dia je dipandang orang. Kan? Kadang-kadang perasan kan? Cuma kita pakai selekeh sikit hari tu. Ini tak apa semua pakai baju Melayu apa kan? Kan tengok orang pandang pada orang yang pakaian yang tidak sebab orang pandang pada pakaian, tapi Allah tidak melihat kepada pakaian. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah tak melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum, kan? Tidak melihat rupa paras. Tapi Allah lihat apa? Wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah melihat bersihnya hati seseorang, niat seseorang baik. Jadi tak ada rupa paras ke, pakaian macam mana, pangkat ke, tidak. Jadi kita bercinta dengan Allah, berkasih sayang dengan Allah, dan Allah mengasihi kita. Ya Allah, itulah nikmat yang paling besar sekali. Cinta dengan manusia apa sangat? Mati habis. Kan? Dah meninggal habis, tak ada apa. Cinta dengan manusia ni berapa hari sangat nak ingat. Ya, cinta dengan Allah kekal abadi. Betul? Jadi antara yang positifnya ialah menambah rasa cinta kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, munajat ini ialah amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah melalui apa tadi? Melalui ibadah-ibadah seperti solat, doa, zikir. Itu semua dia punya apa? Elemen-elemen dalam
munajat, perkara-perkara dalam munajat. Ya. Jadi munajat tu lebih umum. Ya. Baik. Kita sambung satu tajuk lagi, iaitu istighfar. Ya, istighfar. Baik, ni satu amalan lagi, iaitu istighfar. Istighfar di bahasa Arab ialah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab atau istighfar, astaghfirullah adalah tindakan, apa dia pengertiannya? Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh umat Islam. Ya. Maknanya perbuatan meminta ampun kepada Allah. Itu istighfar. Jadi kita dituntut supaya beristighfar. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya Allah berfirman apa? Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha merahmati, Maha Penyayang. Allah perintah kepada kita, wastaghfirullah, dan mohonlah ampun. Allah suruh kita mohonlah ampun kepada Allah. Sebab kita ni makhluk dia. Selalu lalai, selalu lupa, selalu buat silap. Memang layaklah Allah itu tempat kita minta ampun yang hakikinya. Dengan manusia pun suruh kita minta ampun, ni kan kita dengan Allah. Kelalaian kita. Ya, kelalaian kita daripada pagi kita muhasabah balik kan, sampai malam. Apa benda yang kita buat? Subuh kita macam mana, pukul berapa, awal ke, lewat ke, nak siap diri, nak mengemas. Tanggungjawab kita yang lain dengan anak-anak, isteri kita, kan? Kita keluar aja lepas diri kita ke hak di rumah tu macam mana? Kan? Kadang kita keluar cukupkan bekalannya, cukupkan nafkahnya. Kalau setakat, bukanlah kita nak kata dari segi material ni 10-20 ringgit apa bendanya. Kan? Cukupkah? Kita kata selesai dah, aku dah bagi duit. Bukan itu je nafkahnya. Setakat mana kita ambil berat, setakat mana kita menguruskannya. Kan? Jadi yang tu yang kita muhasabah. Kita laksana tak perintah Allah? Kan? Itu perintah Allah. Tanggungjawab kita dengan orang yang di bawah kita, isteri, anak-anak, contoh. Kalau orang perempuan pula, tak tahu orang perempuan ada ke tak ada belakang kan? Selesai tak tanggungjawab kita? Ya, sebagai penolong ni. Penolong kepada suami. Ra'iyatun, pemelihara kepada anak-anak. Ya, penjaga anak-anak, membantu suami. Laksana tak tanggungjawab dia? Semua tu kena cek balik, kan? Muhasabah balik. Kita laksana ke tidak perintah Allah? Maksudnya kita kena mohon ampun dengan Allah kalau kita tak buat. Sebab tu bila kita ada masalah hablum minallah ni, hablum minallah ni hubungan kita dengan Allah. Efek dia hablum minannas. Bila kita gagal menurut perintah Allah, ni keyakinan kita, ni ilmu akidah ni. Ya, kita gagal percaya segala perintah Allah, dan kita akan gagal dengan manusia. Sebab tu Allah sebut apa? Duribat alaihimuz zillah. Dan akan ditimpa kehinaan. Ainama thuqifu, di mana-mana saja. Melainkan apa? Hablum minallah wa hablum minannas, ayat Quran. Allah sebut dulu hablum minallah. Di depan tu Allah sebut apa? Duribat, akan ditimpa kehinaan.
Di mana saja, ainama thuqifu. Kan? Dalam rumah tangga, ainama thuqifu. Di tempat kerja, ainama thuqifu. Di mana-mana saja. Jangan kita ingkar perintah Allah. Sebab tu kita tak sedar. Sebab tu kita kena selalu bermuhasabah, kita insaf, bermunajat. Ya, kita selidik diri kita. Orang putih kata apa? Self correction. Kan? Kita betulkan diri kita balik. InsyaAllah. Ya, kita mohon ampun, kita beristighfar. Sebab tu layak kita, selayaknya kita mohon istighfar ini kepada Allah. Kita kena minta ampun kepada Allah. Itu yang hakikatnya, keutamaannya. Dengan manusia pun kita kena, ini kan dengan Allah. Ya. Sebab tu Allah perintah wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah perintah kita istighfarlah dengan Allah. Supaya kita selamat. Supaya Allah kasih pada kita. Lagi dalil apa? Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaklah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu. Wa anistaghfiru rabbakum thumma atubu ilaih. Thumma tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kepada Allah. Jadi ada dua kat situ. Satu minta ampun, yang kedua bertaubat. Ni semua nak bersih ni. Tazkiyatun nafs. Mula-mula mesti kena bersihkan diri dulu, bersihkan hati kita, iaitu dengan istighfar. Ya, sebab tu bila kita nak buat amalan apa-apa pun kena istighfar. Tok naik nak nikahkan orang dulu pun istighfar dulu, mengucap dulu bersyahadah. Nak pastikan keislaman dia, nak memastikan diri dia bersih, baru nak laksanakan ibadah pernikahan, akad nikah. Kan? Nak clear dulu iman tadi, itu kaedah bersihkan diri. Semualah kita nak semayang, nak puasa, semua nak kena bersih diri dulu. Kita kata apa? Najis maknawinya tu kan. Nak bersihkan diri. Ya, jadi istighfar dan taubat. Ada beza sikit. Dulu saya dah jelaskan kan istighfar dengan taubat. Istighfar kita boleh buat, boleh minta, dan orang lain pun boleh minta untuk kita. Itu istighfar. Beza dengan taubat apa? Tuan tubuh sendiri kena minta, kena bertaubat. Istighfar boleh waktu hidup ataupun waktu mati. Taubat mesti sebelum mati. Itu beza sikit. Tapi dua-dua ini diperintah wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Istighfar lu kemudian taubat. Taubat makna kembali. Kembali apa? Kembali kepada fitrah, meninggalkan dosa. Ya, meninggalkan maksiat. Jadi istighfar siapa-siapa pun boleh. Kan? Semua orang boleh minta kat kita. Minta ampun untuk kita. Macam kita, anak mak ayah kita dah meninggal, kita lah kena minta ampun. Allah maghfir lana dhunubana wali walidina. Tutup imam duk doa ni. Ustaz Yusri duk doa ni kan. Ampun dosa kita, ampun dosa kedua ibu bapa kita, kan? Boleh kita minta untuk kedua ibu bapa kita. Kita minta ampun untuk kedua ibu bapa kita. Itulah tanda anak yang soleh. Kan? 3 perkara yang tinggal kan. Salah satunya doa anak yang soleh. Kalau anak yang tak berdoa tu anak yang tidak soleh kan. Tu. Yang mohonlah ampun untuk kedua bapa kita, untuk kawan kita, untuk guru-guru kita, buat muallimin, guru-guru kita. Semua orang-orang yang kita sayang, muslimin, muslimat, semua orang-orang Islam. Mohon ampun. Semua berhak, layak untuk duduk dalam
mendiami syurga Allah. Doa yang baik-baik semua. Nak minta ampun. Sehingga ikan-ikan pun minta ampun kan. Kelebihan majlis ilmu kan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kan? Nabi kata, untuk ilmu tu fardu wajib pada setiap muslim. In talabul ilmi, semuanya orang yang menuntut ilmu itu yastaghfiru lahu kulli syai'. Ya, setiap sesuatu tu minta ampun untuk kita. Hatta al-hitanu fil bahr, sehingga ikan-ikan di lautan. Bayangkan, ikan di lautan pun mohon ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Maknanya makhluk pun boleh minta ampun. Makhluk pun berdoa kepada kita, minta ampun. Doa kepada Allah, minta ampun untuk kita. Kan? Nampak? Ni kita istighfar. Semua makhluk boleh minta ampun, lebih-lebih lagi anak yang soleh ni kan. Tapi taubat apa dia? Mesti tuan tubuh, batang tubuh tu sendiri. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba itu selagi nyawanya tidak sampai di halkum. Tu je dia punya limit dia. Kan? Sampai situ je. Jadi selagi tak mati boleh bertaubat. Tapi janganlah tunggu sampai macam tu kan. Waktu-waktu yang dah dekat benar. Ya, jangan tangguhlah taubat ni sebab dia diperintahkan. Supaya kita segera. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah suruh kita bertaubat dengan taubat nasuha. Ini semua dalil-dalil yang berkaitan dengan istighfar dan juga taubat. Lagi apa? Dalil daripada hadis. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunub wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Maksudnya, wahai para hamba-Ku, sungguhnya kalian berbuat salah di malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampunimu. Allah kata apa? Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku. Allah minta kita. Kita ni tak sedar lagi, tak tahu lah. Allah suruh. Allah Khalik, pencipta, suruh kita minta ampun kat dia. Dia nak mengampunkan kita. Itulah sifat Rahman Ar-Rahim Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nak mengampunkan kita sampai minta, suruh kita minta. Kalau kita tak nak minta lagi, tak tahu. Itulah kelebihan istighfar. Di antaranya penghulu istighfar. Ada kan? Dapat dah penghulu istighfar. Dia ada penghulu Sayyidul Istighfar. Yang Nabi sebut apa? Sayyidul Istighfar. Yang ni jadikan amalan. Ya. Apa dia? Nabi kata apa? Sayyidul Istighfar antaqula. Ni hadis ni ya. Antaqula wa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu lafaz penghulu istighfar yang Nabi sebut dalam hadis. Ya. Penghulu istighfar ni ya, istighfar yang paling utama. Cara kita minta ampun yang sempurna. Kata Ibnu Hajar, dia
lafaz-lafaz tu dah lengkap, makna dia lengkap, tu dia katakan penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau lah Tuhan, Engkau lah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Engkau Tuhanku dan tiada Tuhan selain Engkau. Dari segi akidahnya, dari segi orang kata apa? Tauhidnya, dekat situ dah ada lafaz. Lafaz apa? Syahadah dekat situ kan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Pengakuan kita, ta'abbud kita kepada Allah, Allahumma anta rabbi. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Makna ada ta'abbud dekat situ. Kita menyerah diri kepada Allah. Kita mengakui Allah sahaja yang kita sembah dan tiada Tuhan. Kita menafikan kesyirikan. Dia kata tadi penghulu istighfar, dia komplit. Dari segi makna, dari segi bahasanya, indahnya bahasanya tu. Jamik manik lah orang kata. Dia komplit, lengkap. Khalaqtani, Engkau lah yang menciptakanku. Khalaqtani, Engkau lah yang menciptakanku. Bahasa dia kan, bahasa Arab yang indah tu. Wa ana abduka, dan aku hamba-Mu. Kan? Aku hamba-Mu. Wa ana ala ahdika, dan aku di atas janji-janji-Mu, atas ketentuan-Mu, atas qada dan qadar-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku terikat dengan janji-janji-Mu yang aku mampu. Yang aku mampu. Mana apa yang ditakdirkan, setakat itulah aku. Fattaqullaha mastata'tum. Allah sebut dalam Quran kan. Kita bertakwa kepada Allah, buat amal ibadah atas kemampuan kita lah. Ya. Wa wa'dika mastata'tu, atas janji-janji yang aku mampu. Merendah dirinya kita dengan Allah melalui penghulu istighfar ataupun sayyidul istighfar. Abu ulaka, aku akui. Abu ulaka bi ni'mati, aku akui dengan nikmat-Mu. Aku mengakui nikmat. Apa nikmat Allah banyak nikmat Islam, nikmat iman, rezeki yang Allah beri kepada kita, kesihatan, lapang masa, sihat tubuh badan, zuriat, keamanan. Ya Allah, macam-macam nikmat. Abu ulaka bi ni'mati wa alayya wa abu ulaka umi dhanbi faghfirli. Ya, aku akui, aku ni orang yang berdosa. Merendah diri. Faghfirli, ampunlah aku ya Allah. Ampunlah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada sesiapa pun yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau ya Allah. Itu dikatakan sayyidul istighfar, komplit dari segi bahasa tauhidnya, dari segi penyerahan akhlak tasawufnya kita dengan Allah, merendah diri kan. Mengakui keagungan, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, takjubnya kita dengan Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Nabi sambung lagi dalam hadis, wa man qalaha minan nahar muqinan biha. Ya, wa man qalaha minan nahari muqinan biha, siapa yang mengucapkan penghulu istighfar waktu pagi, ya, dengan yakin. Baik-baik yang kita baca tadi kan, istighfar yang kita baca tadi, yang saya sebut tadi kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, yang kita faham tu muqinan. Apa dia? Dengan yakin. Kita yakin betul apa yang kita lafaz. Kita yakin dengan apa yang kita lafaz. Kata Nabi, famata
famata min yaumihi, siapa yang mati, siapa yang meninggal qabla ay yumsi, sebelum petang. Kalau dia lafaz waktu siang sebelum petang mati, ya, dia kata fahuwa min ahli jannah. Masya-Allah. Apa dia? Dia ialah ahli jannah. Ada jaminan syurga. Apa kelebihan fadilat dia? Dia dapat masuk syurga. Siapa yang lafaz, tapi dengan lafaz apa? Muqinan. Lafaz penghulu istighfar ini dengan yang yakin. Maka hafazlah. Kurang-kurang. Ya, kita hafazlah. Kalau kita biasa baca mak surat, ada dah pagi petang 2 kali. Penghulu istighfar. Tapi tak apa, amalkan lepas-lepas sembahyang astaghfirullahalazim tu sambung-sambunglah dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dengan apa yang kejahatan yang telah engkau jadikan. Minta ngelak daripada kejahatan mudarat. Itu kita kata penghulu istighfar ni. Gangguan syaitan lah apa semua kan, rosak akidah lah tu semua. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Covid ke, tu termasuklah dalam a'udzubika min syarri ma sana'tu. Tu kata penghulu istighfar ni, dia nama pun penghulu. Ya, oh ni bekas penghulu. Penghulu sahabat saya, penghulu Yusuf. Bekas. Maknanya dia utama. Istighfar yang paling utama. Dia komplit. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'mati. Aku akui dengan nikmatmu ya Allah, nikmat yang sangat banyak yang Allah bagi. Sampai kita sendiri pun tak terhitung nikmat. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi wa abu'u laka bi dhanbi. Dan aku akui aku ni orang yang berdosa ya Allah. Faghfirli, ampunlah aku. Ampunlah aku ya Allah. Ya. Itu. Nabi kata apa? Famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Dia masuk dalam sebagai ahli syurga, member of paradise. Wah, kan? Ahli syurga doktor Wa man qalaha minal laili. Siapa yang mengucapkan penghulu istighfar ni pada belah malam, ya, wa huwa muqinun, dan dia dengan yakinnya, sama juga yakin, dia percaya dengan baik-baik yang dilafazkan itu, famata qabla ay yusbiha, dan dia mati sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah. Allahu akbar. Besarnya ganjaran penghulu istighfar. Hafallah. Ya, tak panjang pun, lagi balik Google. Kalau tak ni minta anak tolong Google, salin, kita hafal. Kan? Hafal dan ambil makna tu sekali. Faham maknanya sekali, insya-Allah yakin, ya, supaya kita dapat fadilat dia. Ya, dengan ikhlas, dengan yakin tu maknanya merangkumi, include dengan ikhlas kita tu. Mana kita faham dan kita ikhlas. Tu syarat nak buat ibadah kan. Hatta kita nak istighfar pun syarat dia mesti ikhlas. Kan? Bila sebut yakin tadi, dia dah komplit dengan keikhlasan kita. Ya, keikhlasan kita tunduk akan perintah Allah, dan kita faham apa yang kita baca itu, apa yang kita lafazkan itu adalah dengan kita patuhi, kan, dengan pengakuan kita tadi sebagai hamba Allah, makhluk Allah, mohon dengan Allah, mentauhidkan Allah. Insya-Allah ya, kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu di antara kelebihan daripada istighfar ataupun ya penghulu istighfar. Ya, banyak kalau kita nak cerita